Podcast ini dirakam semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pekuat Kuasa. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada hari ini. Inilah bulan kerahmatan, bulan pengampunan dan bulan pembebasan daripada azab api neraka. Sudahkah kalian memulakan Ramadan tahun ini dengan memohon maaf kepada ibu bapa kalian, kepada suami, isteri, jiran tetangga, kerabat keluarga sedara sedaging, para sahabat, waima kepada musuh dan seteru? Tanamkanlah azam agar Ramadan ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apatah lagi kita kini sedang terkesan dengan ujian pandemik COVID-19 yang amat menduga. Ayuh semua, mari kita saling meluruskan hati sambil menikmati kisah-kisah teladan sebagai panduan. Dalam episod hari ini, saya ingin menjemput anda selami sebuah lagi kisah pengajaran menarik, kisah Nabi Sulaiman dan semut. Tersebutlah satu kisah di suatu waktu, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengalami musim kering yang amat panjang. Tanah menjadi gesang dan kering kontang. Pokok-pokok layu menyebah bumi. Bunga-bunga terkulai kehilangan bau dan warna. Air di sumur tiada lagi dapat dilihat. Ikan-ikan tercungap lantas mati bergelimpangan. Tanah tempat berpijak merekah, retak terbelah-belah. Ya, sudah lama hujan tidak lagi turun membasahi bumi. Kemarau terjadi di mana-mana. Baginda Nabi Sulaiman alaihi salam mulai didatangi oleh umatnya untuk meminta pertolongan. Mereka meminta agar baginda memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menurunkan hujan kerana kebun-kebun mereka sudah terlalu kontang. Hasil tanaman musnah binasa. Sungai-sungai kehilangan arus dan deru. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam segera memerintahkan satu rombongan besar pengikutnya yang terdiri daripada bangsa jin dan manusia berhimpun beramai-ramai di sebuah kawasan terbuka untuk sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar musim kering berakhir dan hujan segera turun. Setibanya mereka di lapangan itu, Nabi Sulaiman alaihi salam tiba-tiba terlihat seekor semut yang kecil lagi halus tercongok di atas sebiji batu. Semut itu terbaring. Kelihatannya ia kepanasan dan kehausan. Seraya itu juga, Nabi Sulaiman alaihi salam terdengar sang semut berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, pemilik segala khazanah, aku berhajat sepenuhnya kepadamu. Aku berhajat akan airmu. Tanpa airmu, ya Allah, aku akan kehausan dan kami semua kekeringan. Ya Allah, aku berhajat sepenuhnya kepadamu akan airmu. Kabulkanlah permohonanku. Begitulah rayuan bait-bait doa sang semut yang kerdil itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengarkan saja doa semut yang kenit itu, maka Nabi Sulaiman alaihi salam segera memerintahkan rombongannya kembali ke rumah masing-masing sambil berkata kepada mereka, kita segera pulang. Sebentar lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hujannya kepada kalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan permohonan seekor semut. Ya, tahukah anda, selain memiliki kemampuan menundukkan bangsa jin, Nabi Sulaiman alaihi salam juga mampu menundukkan makhluk lain. Malah, baginda boleh berinteraksi dengan haiwan. Dalam satu kisah yang lain, Nabi Sulaiman alaihi salam dan angkatan bala tenteranya yang meliputi pasukan manusia, jin dan burung telah melewati sebuah lembah. Dalam perjalanan itu, baginda terlihat ratusan ekor semut sedang berjalan, berbaris rapi di atas tanah. Tiba-tiba, salah seekor semut berkata, Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya kerana mereka tidak menyedari kehadiran kita. Mendengar sahaja kata-kata semut tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam tertawa. Kemudian baginda berdoa, Ya Rabb, limpahkan kepadaku kurnia untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua-dua orang tuaku. Kurniakan kepadaku agar dapat mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam mengarahkan bala tenteranya agar berhenti buat seketika. Ayuh semua, berhentilah sejenak. Kita berikan jalan kepada makhluk yang berlindung kepada Allah Ta'ala. Kata-kata Nabi Sulaiman alaihi salam itu disambut dengan wajah keheranan. Ya, tiada seorang pun daripada angkatan soldadunya dapat melihat sebarang makhluk yang melintas. Mereka tertoleh-toleh, mencari-cari, bingung jadinya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam berkata lagi,
Sehasta di hadapanku ada lembah semut yang berisi jutaan semut. Mereka sedang mencari tempat perlindungan agar tidak dipijak oleh kuda-kuda kita. Sesudah Raja Semut berjaya membawa rakyatnya ke tempat yang selamat, mereka mempersilakan Nabi Sulaiman alaihissalam dan rombongan angkatan tenteranya untuk kembali bergerak melintasi tempat tersebut. Raja Semut bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri keselamatan rakyatnya kerana kasih sayang dan keprihatinan seorang insan istimewa seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Meski semut makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang amat kerdil, contohilah ketekunannya dalam pekerjaan. Contohi juga kesepaduan dan komitmen yang diamalkan, juga disiplin tinggi yang diterjemahkan dalam setiap pergerakan. Sehingga kita bertemu lagi, teruskan berhikmah, insya-Allah.